Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita malam mengenai kunjungan hormat Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putra Sarawak terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Kunjungan pada Selasa di Pejabat Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia diketuai pengerusinya Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi. Ketika ditemui pemberita, Irwan berkata Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putra Sarawak merancang untuk mewujudkan sebuah pusat kecemerlangan di negeri ini sebagai tempat melatih ahli-ahli Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putra Sarawak menaik taraf kualiti perkhidmatan mereka. Jadi kita hendak menubuhkan satu excellence center di mana kita akan membuat kursus-kursus workshop berkenaan dengan engineering dan kursus teknikal. Jelasnya lanjut, pusat kecemerlangan itu kelak akan menempatkan pelbagai peralatan perisian untuk kegunaan ahlinya menjalankan perkhidmatan kejuruteraan. Kita juga memerlukan Center of Excellence tersebut di mana kita akan meletakkan pelbagai peralatan software perisian yang mungkin ahli-ahli kita tidak mampu untuk membeli, dan kita akan pakai cara sistem sharing di mana mereka akan menggunakan perisian tersebut dengan kadar yang rendah untuk mereka menjalankan perkhidmatan kejuruteraan. Irwan juga memaklumkan kunjungan hormat berkenaan diadakan bagi memperkenalkan barisan jawatankuasa baru Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putra Sarawak. Selain itu, ia juga bagi menjemput Premier Sarawak ke Majlis Makan Malam Ulang Tahun Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putra Sarawak sekaligus menyampaikan anugerah kecemerlangan Jurutera Perunding Bumi Putra pada 16 Jun depan di Hotel Waterfront Kuching. Dalam perkembangan lain, Irwan Zulkarnain berkata Persatuan Golf Bumi Putra Sarawak berhasrat untuk menubuhkan sebuah akademi golf junior di negeri ini. Beliau yang juga Presiden Persatuan itu berkata, akademi itu nanti akan melatih remaja dan pelajar sekolah dalam sukan golf. InsyaAllah kita belum lagi memperincikan dengan Premier, tapi beliau akan menyokong cadangan tersebut dan kita akan berhubung rapat dengan pihak pejabat Premier dan juga agensi-agensi berkaitan untuk merealisasikan hasrat kami supaya kita ada sebuah akademi untuk melatih anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah kita di dalam sukan golf. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Mengenai kunjungan hormat berkenaan, Irwan Zulkarnain memberitahu ia bertujuan memperkenalkan jawatankuasa baru persatuan mereka bagi tempoh 2021 hingga 2023. Selain itu, katanya turut diadakan perbincangan mengenai program-program yang telah dijalankan oleh Persatuan Golf Amatur Sarawak yang telah diadakan setiap tahun tanpa gagal. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg turut menerima kunjungan hormat daripada Malaysia Aviation Group Maswings di pejabatnya pada Selasa. Kunjungan hormat tersebut diketuai Ketua Pegawai Eksekutif CEO MAG Airline Business Ahmad Luqman Muhammad Azmi. Menurut Ahmad Luqman, ketika ditemui pemberita, kunjungan hormat itu bertujuan memperkenalkan dirinya yang baru mengambil peranan sebagai CEO MAG Airline Business. I bring along our new team member in charge for mastering dan Firefly untuk perkenalkan diri dengan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi. Sesi perkenalan dan juga sedikit briefing dengan plan going forward, especially untuk Sarawak. Paparan seterusnya di Matu. Junut Komunikasi Awam Sarawak UKAS meneruskan program ziarah UKAS Semarak Ramadan di daerah Matu sebagai wadah untuk menyantuni golongan memerlukan di situ. Pada program kali ini, UKAS menampilkan kelainan dengan mengadakan majlis berbuka puasa di Badang Majlis Daerah Matu dan Darul MDMD pada Isnin. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juan Najaya, program seperti ini perlu diperbanyakkan agar masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak terus bersatu padu. Ini kita buat program yang
agak berbeza daripada biasa. Biasa saya tahu pihak UKAS ada buat agihan untuk Masjid Surau. Ada tahun kita buat agihan bubur lambuk. Hari ini kita agih bungkusan keperluan makanan, satu inisiatif yang cukup baik sebenarnya. Jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak UKAS. Di samping itu kita buat kelainan, ada majlis buka puasa di Stadium Matu kah? Di Padang Pekan Matu, juga ada di Masjid Daerah Matu selepas itu. Itu kita ada program back to back dua tempat yang berbeza pada masa yang sama. Saya rasa kita perlu perbanyakkan lagi aktiviti seperti ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program ziarah UKAS Semarak Ramadan bahagian muka di daerah Matu di Padang MDMD pada Isnin. Dr. Juanda yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Jemoreng menambah, perpaduan rakyat berbilang kaum ini menjadi suatu kekuatan untuk memastikan Sarawak pada tahun 2030 menjadi negeri yang maju dan rakyat yang bersatu padu serta bertoleransi antara satu sama lain. Terdahulu, Pegawai Tadbir Khas UKAS, Datuk Takun Sunggah dalam ucapan aluannya berkata, program itu bertujuan merapatkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat setempat. Tujuan program inilah untuk kita merapatkan lagi hubungan antara penduduk setempat dengan pemimpin masyarakat, pemimpin kaum, dan juga of course kita libatkan juga adun di satu kekuasaan supaya kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara sesama kita lah. Dalam majlis sama, Dr. Juanda turut menyempurnakan penyerahan sumbangan baku makanan dan wang tunai dari UKAS kepada 31 asnaf dan orang kelainan upaya OKU. Selain itu, beliau turut mengagihkan bubur lambuk kepada mereka yang hadir. Pada sebelah malam, Dr. Juanda menyempurnakan program sambutan Nuzul Quran Badal Al-Kubra dan program santunan Mahabah Peringkat Daerah Matu 2023 Masihi 1444 Hijrah bertempat di Masjid Daerah Matu. Terdahulu, Dr. Juanda berbuka puasa di perkarangan tempat letak kereta Masjid Daerah Matu bersama jemaah yang hadir. Program tahunan Lembaga Amanah Kebajikan Matu LAKIM itu bertujuan membantu golongan asnaf di daerah Matu untuk menyambut bulan Ramadan dan Syawal yang akan menjelang tidak lama lagi. Pengisian program adalah ceramah perdana Nuzul Quran disampaikan oleh Dai Hikmah Cawangan Sibu, Ustaz Muhammad Al-Walud Junaidi dengan tajuk Sejarah Penutunan Al-Quran. Manakala ceramah program pula disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tarmizi Mohamed. Beralih dengan laporan berikut, sebanyak 90 klinik kesihatan di Sarawak akan dilengkapi dengan kemudahan satelit menjelang September tahun ini. Ketua Pengarah Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Datuk Seri Dr. Yusof Ismail berkata, kemudahan satelit ini adalah untuk menambah baik kualiti dan prestasi rangkaian capaian internet di fasiliti klinik kesihatan kawasan luar bandar. Di Sarawak, mengikut rekod kami, ada 90 lagi klinik yang akan kita gunakan teknologi satelit ini. Sehingga semalam projek yang pertama, dan kita akan gerak ke lagi 89 lagi selepas ni. Di seluruh negeri Sarawak ni, kita ada 89 lagi, yang mana mengikut gerak kerja yang kita bincang dengan pihak Telekom, syarikat Telekom, JITN, semua ni akan siap dalam bulan September nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap sepenak pelancaran program Semarak Inovasi di bangunan Sultan Iskandar pada Selasa. Datuk Seri Dr. Yusof berharap teknologi satelit ini akan memastikan sektor awam menyampaikan perkhidmatan kerajaan dengan lebih bersepadu dan lancar. Dalam majlis sama telah berlangsung penyampaian hadiah kepada 10 pemenang pertandingan menulis esei sempena sambutan Bulan Inovasi pada tahun 2021. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan program Bubur Lambuk dan sumbangan Ramadan Media Sarawak Peringkat Utara Sarawak 2023 yang dihadiri oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif
dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chioyu. #menyebar fakta, salam UKAS.